Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah saya sekali lagi bersama anda dalam agenda Wani. Hari ini Perdana Menteri melancarkan satu dokumen yang besar berkaitan dengan Dasar Tenaga Negara 2022-2040 atau DTN, dan ini pastinya selari dengan agenda pembangunan mampan 2030 negara, dan DTN ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan baru dan menjadikan sektor tenaga diperbarui misalnya sebagai pemangkin utama kemampanan sosioekonomi bagi masa depan negara kita Malaysia. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Rizal Khairi Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Nano Malaysia Berhad, sudah pun bersedia untuk memberikan reaksi beliau. Jadi Assalamualaikum Dr. Rizal, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya sihat, alhamdulillah. Dr. Rizal, dari berkaitan dengan Dasar Tenaga Negara yang diumumkan oleh Perdana Menteri hari ini, apakah perkara yang menjadi yang interesting lah, suatu takeaways yang menarik untuk dilihat, untuk dikaji dan diberikan tumpuan oleh pihak Nano Malaysia dan khususnya secara peribadi Dr. Rizal? Okey, secara keseluruhannya komen saya secara langsungnya saya lihat Dasar Tenaga Negara ni memberi penekanan terhadap dua track yang utama. Satu ialah kesinambungan industri yang sedia ada, memberi peluang untuk sektor-sektor seperti gas dan minyak, dan juga sektor-sektor yang sedia ada yang telah menjalankan agenda kelestarian alam sekitar melalui tenaga, iaitu seperti sektor tenaga suria, memberi kesinambungan, memberi satu peningkatan terhadap agenda mengenai supaya kebolehan pasaran mereka dipertingkatkan supaya kita masih boleh melestarikan. Pada masa yang sama kita menuju ke arah merendahkan tahap pelepasan karbon terhadap sektor-sektor tradisi. Jadi ini memberi peluang untuk sektor-sektor tradisi ataupun yang sedia ada itu untuk berhijrah secara yang saya kata yang comfortable, yang sesuai, yang selesa. Pada masa yang sama, track yang kedua memberi ruang untuk dari segi teknologi-teknologi baru yang baru muncul untuk menempatkan mereka di pasaran yang akan dicipta melalui program-program yang diperkenalkan bawah Dasar Tenaga Negara tersebut, di mana daripada sudut Nano Malaysia, kami telah menerajui sektor tenaga dalam sekitar di bawah pelan tindakan dan juga polisi nanoteknologi negara. Kita beri penekanan yang sangat menjurus dan juga penting kepada penggunaan teknologi baru, terlebih lagi teknologi nano, untuk kita memberikan solusi baru untuk menengahkan idea-idea tempatan supaya idea-idea seperti panel suria berasaskan nano, teknologi hidrogen yang akan menciptakan rantaian bekalan dan nilai tempatan supaya peluang pekerjaan baru, peluang perniagaan baru dapat dicipta secara lestari. Menarik. Dr. Rizal, kita sedia maklum apa juga dasar yang dikemukakan ataupun dibawakan oleh pihak kerajaan, pastinya kita ingin lihat keberkesanan dan juga manfaat secara langsung kepada rakyat, kerana rakyatlah the end user. Kalau kita lihat apa yang kita lalui sekarang selepas 2 tahun pandemik COVID-19 dan kita dalam fasa transisi endemik dan fasa recovery ekonomi, kita lihat keadaan ekonomi dunia termasuk negara kita tidak menentu. Kita tahu amat getir pada ketika ini, dan kalau kita lihat angka jumlah subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk tenaga misalnya diesel, tenaga elektrik berbilion, lebih daripada 40 bilion ataupun 33 bilion. Itulah yang dikongsikan oleh pihak MOF. Jadi apakah perkara yang dasar ini, DTN ini mampu memberikan kelangsungan, kemampanan kepada sektor tenaga misalnya, untuk memastikan kita mampu memberikan pilihan kepada rakyat tenaga yang murah, yang affordable tetapi efisien, yang kurang karbonnya dilepaskan. Dalam masa yang sama kita dapat melepaskan jumlah subsidi yang besar, kerana isu subsidi amat kata pun sensitif lah. Kalau negara itu nak popular, kerajaan itu nak popular, boleh tambah subsidi. Tetapi kalau tak nak popular, apa yang berlaku di Indonesia pada ketika ini, boleh silap-silap boleh tumbanglah kerajaan itu. Pandangan Dr. Rizal? Ya, pada pendapat atau pandangan dari sudut kami, kita lihat dalam perjalanan
implementasi dasar tenaga negara ini terhadap pergerakan menjurus ke arah penggunaan subsidi. Supaya kita melihat ekonomi tersebut boleh lebih mampan, di mana kita melihat tarikan ataupun daya tarik pasaran mendorong ke arah penurunan harga melalui persaingan secara sihat. Jadi pelbagai pemain akan menjurus ke dalam sektor tenaga, mampan, lestari dan juga tenaga sedia ada supaya kita boleh merendahkan kos pengeluaran tenaga dan juga kos penggunaan tenaga. Itu satu sudutnya. Tapi sudut yang kedua yang juga amat penting dan memberi satu jangka masa panjang ialah dari segi kedaulatan teknologi dari segi sektor tenaga. Di sini di mana dasar tenaga negara tersebut dia memberi ruang dalam salah satu daripada bab dokumen tersebut, di mana kita lihat dokumen tersebut dengan dokumen yang hidup ataupun istilah bahasa Inggerisnya living document. Betul. Di mana dia memberi peluang untuk teknologi baru muncul dalam sektor tenaga supaya solusi teknologi tersebut merendahkan kos pengeluaran, penjanaan dan juga penggunaan tenaga. Contohnya saya beri kita lihat sekarang ini penjanaan dan juga transmisi tenaga ini dimiliki penuh oleh decentralizekan lah di bawah tenaga nasional. Tapi di bawah pergerakan ekosistem Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di mana kita mengharmonikan pergerakan kita di bawah payung besar Dasar Tenaga Negara 2022-2040, kita melihat di mana kita boleh mengurangkan centralization. Kita decentralisasikan penjanaan tenaga dan juga penggunaan tenaga. Contohnya tenaga solar di atas bumbung. Kita juga memperkenalkan hari ini apabila YAB Perdana Menteri melawat pameran Nano Malaysia, saya memperkenalkan kepada Datuk Seri ada terdapat teknologi tempatan di mana kita boleh mengubahkan jendela kita supaya menjana elektrisiti ataupun tenaga elektrik. Jadi kita lihat pangsa puri sama ada PPR ataupun rumah-rumah yang mampu milik ataupun rumah-rumah kediaman yang mewah tersebut, kita boleh menggunakan ruang sedia ada, jendela sedia ada untuk menjana tenaga elektrik di mana kita boleh meninggikan kedaulatan tenaga pada peringkat individu. Di situ kita boleh lihat di mana setiap rakyat jelata keluarga Malaysia tersebut dapat mampu menjanakan tenaga elektrik. Lebihan tenaga tersebut boleh disimpan melalui inisiatif Nano Malaysia Energy Storage Technology Initiative di mana kita boleh lihat penggunaan bateri, penggunaan hidrogen sebagai simpanan tenaga untuk digunakan pada waktu malam. Ketika ini tak ada, tapi sekarang ni dengan landasan yang telah disediakan oleh Dasar Tenaga Negara dan juga inisiatif di bawah Kementerian Sains MOSTI dan juga Nano Malaysia, kita memberi peluang untuk rakyat jelata untuk memperkuasai ataupun mengalami kedaulatan tenaga dan kedaulatan teknologi dan juga kedaulatan dari segi kemampanan kehidupan mereka masing-masing. Menarik. Dr. Rizal, kalau dari aspek itu, ia boleh dilaksanakan dalam masa dia punya timeline-nya macam mana? Adakah kita letakkan timeline? Kerana isu solar, isu hidrogen bukan perkara baru dah. Kita dah boleh berdiskusi sejak 2 dekad yang lalu dan commercialization itu sudah menjadi arus perdana, bukan perkara yang saintifik sangat pun. Jadi pada pandangan Dr. Rizal dan Nano Malaysia, apa yang dikatakan boleh menjana elektrik, kita boleh simpan dan kita boleh polisi desentralisasi itu tidak lagi menjadi satu masalah. Secara peribadi dan juga polisi Nano Malaysia, adakah kita boleh lihat perkara ini menjadi satu yang biasa dalam masa 5 tahun, 6 tahun akan datang? Saya lihat perkara tersebut boleh direalisasi dalam masa 2-3 tahun. Sebab teknologi tersebut telah dibangunkan oleh pihak tempatan melalui program kita di mana kita menggunakan khidmat nasihat daripada pihak universiti dan juga pihak industri, intervensi kerajaan melalui Nano Malaysia. Kita create ini 3 hala, helix, 3 hala, gandaan 3 hala ni di mana gabungan ataupun gandingan tenaga tersebut menghasilkan hati intelek tempatan. Bila kita menghasilkan something yang kita boleh mengeluarkan dari segi pasaran tempatan, harga kos pengeluaran dan juga harga jualan sangat rendah. Jadi isu-isu dahulu kala di mana orang mengatakan hidrogen itu agak mahal ataupun penjanaan elektrisiti atau sistem penjanaan tenaga itu akan menjadi satu yang mampu milik, sebab kita juga mengharmonikan pendekatan kita terhadap satu tunjak utama Dasar Tenaga Negara, iaitu dia kena menangani security tenaga, kedua mesti mampu milik, ketiga dia kena sifat kelestarian atau kemapanan. Jadi tiga-tiga sifat tersebut mesti dipenuhi bila kita membangunkan teknologi tempatan supaya rantaian bekalan menggunakan bahan sedia ada di negara kita, bahan mentah,
boleh dimampankan, boleh digunakan. Jadi seterusnya kita boleh merendahkan kos mampu milik, seterusnya kita boleh menjadikannya lebih digunakan oleh orang ramai. Itulah berbezanya sekarang berbandingkan dengan 20 tahun yang lepas. Sebab pergerakan teknologi tersebut telah membolehkan kita mengurangkan kos dan juga menggunakan bahan mentah tempatan. Itu dia yang membezakan sekarang. Ya, itu yang saya nak sambung soalan saya, kerana saya ingin sangat panel solar saya di atas rumah, kalau saya boleh pasang, kemampuan tu boleh, tetapi dari sudut benefit tu agak panjang sikit nak kumpulkan poin untuk berbanding apa yang kita bayar bil kepada pihak provider seperti TNB dan seumpamanya. Kerana dalam agenda DTN misalnya, aspirasi rendah karbon 2040, ada beberapa sasaran. Satunya berkaitan dengan mod pengangkutan awam 50%, keduanya penggunaan EV 38%, itu boleh didebatkan juga. Ketiga, standard bahan api alternatif kepada bahan api B30 iaitu untuk kenderaan berat. Keempat, penggunaan LNG 25% untuk pengangkutan marine, dan kelimanya, penyematan kecekapan tenaga oleh industri dan komersial sebanyak 11% dan kediaman 10%. Ini cantik di dalam dokumen. Tetapi kalau kita tahu di negara barat sekarang mereka terpaksa beralih ke sistem-sistem yang kita lihat sekarang ini. Kerana kos tenaganya amat tinggi. Kalau di United Kingdom sekarang dengan perang di Ukraine dan Rusia, mereka tidak ada pilihan. Mereka nak pasang EV punya pengecas tu ataupun di tempat-tempat awam itu lebih banyak segera. Tidak boleh. Begitu juga di Amerika Syarikat dan kebanyakan negara Eropah. Jadi mengapa kita dalam keadaan sedikit selesa ini perlu bergerak pantas? Misalnya penggunaan tenaga diperbarui, solar dan hidrogen misalnya di rumah. Jangan mahal sangatlah. Jadi cepatkanlah, ada insentif-insentif yang boleh diklaim oleh pengguna segera. Dr. Rizal? Jadi dari segi ini peralihan, contohnya subsidi kan awalnya terdapat subsidi yang agak berat kan untuk kita menampungkan kesinambungan atau kelangsungan sektor tenaga sedia ada kan, seperti sektor industri minyak dan gas. Betul. Di mana subsidi tersebut kita boleh beralih dan berfasarkan kepada penghijrahan kepada tenaga lebih mapan ataupun tenaga lestari. Itu merupakan pendekatan yang pada saya lebih bijak lah. Di mana saya rasa berdasarkan dokumen yang sudah ada, dia termaktub dari segi itu, pendekatan tersebut. Tapi dari segi kalau kita lihat macam pasaran dunia, kita lihat seperti Tuan Haji mengatakan, di negara-negara barat di mana kos tenaga itu sangat tinggi. Di sinilah konsep desentralisasi itu sangat penting. Sebab kepada sistem yang sedia ada sekarang, contohnya program net energy metering yang sedia ada kan. Net energy metering yang sedia ada ini sekadar kita menjana, lebihan kita kena jual balik kepada tenaga nasional. Betul kan? Betul. Tapi dengan konsep atau inisiatif di mana telah dilancarkan dan juga telah dibentangkan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa September tahun lepas, program Nano Malaysia Energy Storage Technology Initiative ataupun singkatnya NESTI, kita beri pendekatan terhadap sistem penstoran tenaga. Sangat penting sebab bila kita menjana tenaga elektrik melalui cahaya suria ataupun melalui secara ombak ke angin, kita tak boleh switch on or off kan? Betul. Dia panggil itu tenaga diperbarui kerana dia sentiasa bergerak. Jadi lebihan tenaga tersebut kita boleh simpan melalui sistem. Sebab itu kita melaksanakan program tersebut. Bila ada tenaga lebihan, kita simpan. Bila tenaga lebihan tersebut itu kita guna untuk diri kita pada waktu malam atau waktu-waktu kritikal, ataupun kita boleh menggunakan konsepnya peer-to-peer trading, di mana kita boleh mendagangkan tenaga lebihan kepada jiran sebelah. Di mana sistem tersebut melalui peralihan teknologi gunakan sistem internet pelbagai benda, nano dan sebagainya, kita boleh melakukan transaksi antara kita dengan jiran sebelah menggunakan teknologi yang ada sebetulnya seperti teknologi blockchain dan sebagainya. Jadi dia memberi satu peluang juga untuk individu ataupun rumah-rumah milik persendirian untuk menjana pendapatan sampingan. Jadi dia memberi kita satu ruang untuk kita melestarikan bukan sekadar sektor tenaga, sektor individu juga dari segi kelangsungan kehidupan. Jadi itu memberikan dia kelainan pendekatan bila kita mendapat suntikan teknologi dan juga suntikan contohnya subsidi dari negara melalui dasar tersebut. Ini membezakan pendekatan kita memberikan pendekatan sebelumnya.
dari aspek di mana kedudukan Malaysia berbanding negara-negara lain, terutamanya di rantau ASEAN misalnya, kerana ini merupakan satu sektor yang berteknologi tinggi dan pelaburannya besar di seluruh dunia. Berebut-rebutlah nak cari pelaburan ini untuk datang jadikan Malaysia sebagai hub, datang ke Indonesia, datang ke Thailand, sama ada dalam EV, dalam solar, dalam angin, turbine dan sebagainya. Pandangan doktor? Apa yang membezakan kita? Ya. Kita punya aset utama kita adalah hati intelek. Kita kadang-kadang kita lupa yang sebenarnya di Malaysia ni banyak sedia pandai. Ya. Nah, hati intelek kita ni kita boleh digabungkan. Di mana kita melalui satu atau data ataupun kita ada bank dari hati intelek, kita boleh gunakan, kita boleh mencagarkan supaya kita boleh menarik pelaburan asing. Di mana itulah kelebihan Malaysia berbandingkan dengan negara-negara jiran kita. Kita ada satu imbuhan hati intelek di mana kita boleh menggunakan untuk mencipta produk-produk baru di Malaysia. Itu satu. Keduanya, dengan adanya dasar tenaga negara yang lebih jelas, dia menciptakan satu dorongan terhadap syarikat-syarikat tempatan dan seterusnya pasaran-pasaran yang tertentu, contohnya sektor mobility, sektor pengangkutan, sektor perumahan dan juga sebagainya untuk berhijrah kepada tenaga yang lebih lestari. Dengan ada tersebut, sebab kebanyakan pelabur-pelabur asing ataupun pelabur antarabangsa, dia melihat ini salah satu daripada tonjak utama. Contohnya Sustainable Development Goal by UN dan juga ESG. Ya. Mana elemen-elemen tersebut merupakan salah satu penentu keputusan mereka untuk melaburkan kepada ekonomi serantau. Jadi bila Malaysia disokong atau didukung oleh dasar tenaga yang jelas, kita melihat penghijrahan syarikat dan juga sektor kepada tenaga lestari. Jadi kita lihat mereka menerima dan juga menggunakan pakai konsep ESG dalam bisnes atau perniagaan harian. Di sini seterusnya kita akan mencipta minat untuk pelaburan asing dan juga pentingnya adalah usaha sama antarabangsa. Itu sangat penting sebab kita sebagai negara kita tak boleh bergerak bersendirian. Kita melihat dari sudut pelaburan dan juga usaha strategik, sama ada bidang solar, hidrogen ataupun kenderaan elektrik, dia memerlukan usaha strategik. Bukan sekadar pelaburan asing syarikat FDI, tapi kita kena melihat dari segi kanta baru, di mana kita kena lihat ada equity luar dan juga equity tempatan, di mana syarikat-syarikat pelaburan yang berpaut pada kerajaan GLIC tersebut memerlukan konsep kita mensosialkan teknologi tempatan dan juga teknologi luar supaya kita boleh membina sektor tersebut dengan lebih mampan. Di sini kita boleh melonjakkan kita ke hadapan dengan lebih cepat. Itu yang penting. Pandangan Dr. Rizal, peranan Nano untuk mengangkat pemain industri tempatan bermain di satu level playing field global. Kerana kalau kita tidak rebut satu ruang the green playing field ekonomi ini, kita akan jadi satu negara yang macam dululah. Semiconductor pun kita nak pelaburan tetapi kita tidak pembuat. Kita hanya mengambil pelabur-pelabur dari Amerika Syarikat, dari Jepun, dari Korea, dari Taiwan datang melabur. Tetapi dunia landaan digital juga kita nak keluarkan ramai pemain startup negara kita. Tetapi unicorn yang datang banyakkan dari negara luar. Kita sekali lagi tertinggal. Walaupun adalah kita tak boleh nafikan unicorn yang lahir dari negara kita Malaysia. Tetapi dalam EV, dalam hidrogen, dalam negara tenaga yang diperbarui dengan didokong dengan DTN ini, mengapa kita perlu ada local champion? Itu soalan yang sangat penting dan saya akan strategi ataupun model pelaburan kita perlu juga mengadakan satu penghijrahan secara menyeluruh ataupun holistik. Dengan wujudnya dasar tenaga negara tersebut, walaupun dia satu macam payung yang besar, dia melihat dari segi pengharmonian terhadap inisiatif yang ada. Jadi inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh pelbagai agensi kementerian dan juga inisiatif yang diambil secara proaktif oleh pihak swasta itu amat penting untuk kita selarikan. Jadi model pelaburan yang saya katakan tadi tu yang perlu perubahan holistik tersebut, kita perlu mengurangkan pergantungan kita terhadap FDI mengikut model lama. Itu sangat penting. Model lama tu kita lihat seperti Tuan Haji mengatakan, bila kita menerima pelaburan dari negara, kita sekadar tuan rumah saja, kan? Dia tidak ada interaksi yang nilai tinggi terhadap ekosistem tempatan
melainkan hanya sebagai rantaian bekalan. Jadi penghijrahan terhadap model pelaburan peringkat kebangsaan yang baru ialah kita melihat dari sebenarnya usaha sama strategik antara entiti tempatan melalui syarikat-syarikat pelaburan yang ada bersangkut paut dengan kerajaan, JLIC contohnya seperti Khazanah ataupun PNB dan sebagainya. Kita memerlukan satu orkestrasi di mana kita lihat jika sektor tersebut memerlukan satu lonjakan secara strategik. Contohnya saya kasih sektor EV lah. Dia EV. Topik yang sangat hot sekarang ni kan. Betul. Elektrik. Tapi kalau kita melihat hanya sekadar pengurangan ataupun pemasuhan cukai, itu memerlukan macam jangka masa pendek. Tapi jangka masa panjang untuk memastikan Malaysia ini dapat membangunkan ekosistem ataupun sektor ataupun pasaran kenderaan elektrik lebih mampan atau lestari, kita kena lihat kita perlu bermain secara mengambil bahagian dari segi komponen-komponen kenderaan elektrik tersebut. Jadi kita boleh mengeluarkan teknologi bateri tempatan. Kita boleh mewujudkan aktiviti pembuatan ataupun pengeluaran bateri tempatan dari segi teknologi hidrogen. Di mana tersebut mungkin kita tidak mengeluarkan kenderaan tempatan lagi, kan? Dari segi secara keseluruhan, tapi kita boleh mengeksportkan komponen-komponen yang bernilai tinggi yang berada dalam kenderaan elektrik supaya ia boleh digunakan pakai oleh negara jiran yang mempunyai pasaran yang lebih besar. Jadi kita memerlukan pendekatan yang berbeza. Jadi pelaburan sektor yang tertentu secara strategik tu perlu diperhalusi, perlu ditangani, perlu dikonsentrasi supaya kita dapat melihat bagaimana kita boleh mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Juru-juru tempatan boleh mengambil bahagian sektor tenaga lestari, sektor kenderaan elektrik, low carbon mobility dan juga teknologi hidrogen. Pendekatan model baru tu sangat-sangat diperlukan dan sangat disarankan. Saya rasa dengan pelancaran dasar tenaga elektrik, negara tersebut memberi kita peluang untuk kita berhijrah terhadap model pelaburan negara yang lebih mampan dan lebih memberi equity terhadap sektor-sektor tempatan. Lebih-lebih lagi startup. Dengan cara tersebut, ini memberi peluang untuk syarikat-syarikat startup mula dan juga syarikat PKS boleh melonjak terhadap lengkung growth curve tersebut. Supaya kita boleh mewujudkan lebih banyak unicorn dengan cara yang betul dan lebih mampan. Bukan sekadar 1-2 saja, tapi secara pipeline approach. Menarik. Dr. Rizal kena datang ke studio bersama saya sekali lagi lah. Tak cukup pada malam ini. Kita belum cerita tentang tenaga sumber manusia, kepakaran profesional dalam bidang tenaga dalam dasar tenaga negara ini. Kerana kita tidak mahulah kalau kepakaran mereka direbut, disambar oleh rakan-rakan jiran di luar negara, di Dubai, di Jakarta ataupun di Singapura, sedangkan mereka tidak ada ruang ataupun kurang dihargai di negara kita kerana kepakaran mereka itu sudah advance. Jadi mereka mendapat peluang lebih baik brain drain ke luar negara. Jadi mengapa hal berkaitan dengan sumber manusia, kepakaran profesional dalam bidang ini juga perlu termasuk dalam living document ini. Terima kasih Dr. Rizal Khairi Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Nano Malaysia berkaitan dasar tenaga negara 2040. Jadi itu saja bersama saya Nazrika. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.